Okay. So yang masuk awal tadi, tahu tak kena buat apa tu? Amali cikgu, Jamali. Chairman. Okay. So perhatikanlah. So yang masuk lambat tu rugi ya. Untuk saya kata hari Sabtu ni saya cancel, tak jadi. Sukalah kan. Tak apa sebab dia melibatkan biofizik kimia. Jadi kita mengharapkan sekolah buka dengan cepat lah. Baru kita akan bagi taklimat sepenuhnya untuk ketiga-tiga subjek. Okay. Jadi yang saya tunjuk tadi tu sepintas lalu saya nak awak dapat gambaran. Itu sebenarnya awak akan hadapi sebagai calon sains tulen untuk buat eksperimen secara individu. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa yang patut awak buat nanti, especially prosedur dengan alat radas tu bukan sahaja awak nak jawab soalan, tapi dari awal sehingga akhir macam mana nak susun atur radas tersebut, okay, and then nak cuci dia, nak kemas dia tu pun semuanya akan diambil kira, terutamanya bahan kimia, macam mana nak curah merata-rata ke macam mana. So kena fikirkanlah, ingat balik eksperimen yang awak pernah buat dekat Mama tu. Okay, so untuk hari ni saya tunggu tadi, sebab tu saya buat video dulu. Tadi tak ramai, ni baru 48, tak penuh juga lagi. Okay, kita mula dengan bacaan doa lah. Haziq ada, Haziq? Haziq Aiman ada? Haziq Aiman? Baca doa. Tak dah lewat dah ni. Hilang. Zul Hakimi? Zul Hakimi? Lama lah toilet Baca doa pun tak ada orang nak baca. Tak ada volunteer ke? Tu yang bila masuk kelas tu ramai tak tahu ke mana tu. Doa pun tak ada orang nak baca. Daniel ada? Daniel? Ni parah ni. Kehadiran semua ada.
Siapa lagi? Kamal. Kamal ada? Ada cikgu. Okey, baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, thank you Kamal. Sekejap, saya nak check kehadiran ni sebab kehadiran macam dah ada tapi bila panggil tak ada orang. Tu yang pelik ni. Ataupun saya kena buat undang-undang baru Undang-undang baru tak panggil saya tolak tolak markah, tolak kehadiran. Boleh? Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Sebab saya tengok ramai ni 54. Lepas tu panggil senyap. At least menyahut lah mentang-mentang saya tak nampak, senyap je Okey, so saya panggil nama siapa yang terkena lah sebab saya mengecek, jadi tak sahut saya kira kosong lah Okay, saya catat kat sini nanti. So kena alert sebab awak dah tahu benda ni bukannya mudah, dah tahu susah, lepas tu nak mengelak pula, tu merugikan diri awak sendirilah. At least walaupun bio ni kena banyak kali baca, buat perangai baru boleh faham sepenuhnya. Okay. Ni kalau dengan cikgu pun awak tak nak, rasa confident study sendiri confident tu, saya Allah Alam lah, saya tak boleh nak kata apalah Okay, itu dari sudut lain lah pula Okay, so hari ni kita nak dengar sambungan yang semalam mula dengan Aisyah. Pembentangan, buka kamera and then bentangkan tajuk. Buka kamera dulu tu. Buka kamera lah. Lepas ni Ain Zulaika. Okey, tak Cikgu, kalau tak buka kamera tak apa cikgu? Seeloknya buka je lah, nak bentang kan. Saya bercakap pun saya buka, nanti tak tahu bercakap dengan siapa. Ini pun sepatutnya semua kena buka. Sampai saya dapat mesej contoh PDP, saya cerita sikit. PDP sekarang dengan yang kat sekolah bersemuka. Kalau kat sekolah, lompat pagar dikira ponteng kan. Kalau kat kelas PDPR ni, macam mana ponteng dia? Tak buka mic, tak buka kamera tu kira ponteng lah. Okay, sebab cikgu tak nampak. So cikgu pun tak boleh nak buat apa. Okay. So bila bentang ni seeloknya lah, dah kalau setiap masa awak dah tutup, seeloknya bila bentang ni buka je lah. Okay. Okay, baka tulis. Okay, Aisyah mulakan. Aisyah buka mic. Okey, cikgu nak start yang baka dulu ke nak start dengan apa generasi? Yang saya berhenti semalam awak sambungkan. Okey. Baka okey ni generasi induk. Okey. So generasi induk dia ada dua generasi, ada generasi induk dengan generasi filial. Generasi induk ni kita baca dulu maksud dia. Allah. Maksud dia awak guna yang nota awak sendiri. Guna nota sendiri. Saya perlu tutup ni. Okey. Saya nak dengar awak punya. Okey. So dia punya maksud generasi induk ni, generasi pertama yang melibatkan dua individu yang dikacukkan bagi meramalkan atau menganalisis genotyp anak yang dihasilkan. Maksudnya okey. Contoh kita macam eksperimen yang kacang pis tu kan. Kacang pis kita determine contoh ni kacang pis A dan kacang pis B. Bila kita dah kacukkan dapat kacang pis A, B, betul tak? Itu adalah generasi induk. Maksudnya generasi yang pertama. Okey. Kalau generasi filial pula, generasi filial ni ialah generasi yang terhasil daripada kacukan berturut-turut dari satu generasi induk yang mempunyai bakal tulen. Maksudnya dia bukan generasi pertama, dia dah ada banyak generasi, dia ada banyak kacukan dia. Bila dah ada banyak kacukan, itu adalah generasi filial. Okey, faham yang tu? Ke laju sangat? Faham. Teruskan. Okay.
So dah selesai untuk generasi induk dengan generasi tulen. Okay, untuk baka tulen tu pula, baka tulen tu bermaksud individu tersebut membawa dua alel yang sama untuk trait tersebut. Hasil pendebungaan sendiri akan sentiasa mengekalkan ciri induk dalam setiap generasi. Maksudnya baka tulen tu, contoh kita ada, kita bagi contoh dalam kehidupan kita lah. Okay. Mak kita Melayu. Okay. Ayah kita pun Melayu. Bila kita contoh diorang dapat anak, dapat Aisyah. Aisyah keturunan Melayu saja. Itu adalah maksud Aisyah baka tulen. Maksudnya keturunan Aisyah Melayu saja, tak ada kacuk. Contoh kalau hybrid pula, hybrid yang hasil kacukan dua variety berbaka tulen. Maksudnya contoh mak Aisyah dia Melayu, ayah Aisyah Cina. Bila dia dah kacukkan, dia tak jadi baka tulen dah. Dia dah jadi Melayu Chinese contoh. So itu adalah hybrid. Baka tulen tu dia maksudnya Melayu sahaja. Maksudnya dia tulen sahaja. Kalau hybrid ni dah ada banyak variasi macam tu. Faham. Okay, Fazana nak tanya ke nak ni? Tanya lah. Fazana ada soalan ke? Dia tekan. Oh, tertekan. Tekan. Okay. Sebab Fazana dia Fazana baka mana satu? Dia tulis cendian kat situ. Okay, betul lah tu. Okay, teruskan. Ada lagi Aisyah? Tak ada, habis dah. Okay, itu untuk definisi ya. Okay, nanti saya sambung. Okay, kita minta Ain Zulaika explain dulu. Untuk overall keseluruhan. Yang syarat 2, 3, 4 tu kan teacher? Okay, keseluruhan tu. Apa yang kita belajar semalam dengan yang Aisyah habiskan tadi. Keseluruhan tu awak kena masukkan dalam satu gambar rajah tu. Okay, figure 11.4 tu. Okay, perhubungan kesemua sekali terms bagi biologi dalam bidang pewarisan. Okay, silakan. Teacher nak saya present screen ke nak saya cakap je? Boleh, kalau ada screen silakan. Saya tutup saya dulu. Kejap. Sebentar. Nampak kan? Nampak. Okay. So kalau yang teacher dah present dengan Aisyah dah present tadi, kalau kita nak gunakan dalam satu situasi lah katakan. Okay. So first kita ada parental generation macam Aisyah kata tadi lah, dia ada parental generation ni yang first generation of two individuals which are mated to predict or analyze genotypes of their offspring. Okay, so ini yang macam Aisyah kata tadi lah. Ain, nampak dah share. Tak ada screen. Oh, Cuba. tak ada screen. Share screen tak ada. Ada dah ke? Okay, ada. Tak ada lagi? Okey, ada. Okay, nampak dah. Okay. So start dengan parental generation. Okay, so kita ada dua. Satu dominant purebred dengan recessive purebred. Dominant purebred ni macam Aisyah kata tadi lah, purebred ni individuals which carries two identical alleles. Two identical alleles ni maksudnya homozygous lah. Yang semalam ni homozygous sebab dia ada same alleles. Okay, so dia ada dia dominant purebred. Macam ni kita tahu dia dominant purebred sebab dua-dua ni sama allele, double B besar. Macam tu je kita nak ketahui dia. Okay, so dia ada dua, dominant and recessive. Untuk yang dominant, both alleles are dominant sebab double B besar. Therefore, the dominant trait for flower colour characteristic which is purple is expressed phenotype. Sebab apa? Dominant kan kita tahu dia kita boleh tengok dia punya karakteristik akan shown. Dia akan show karakteristik dia adalah warna purple. Warna purple, kita boleh tengok warna purple ni by phenotype. Phenotype ni yang cikgu kata semalam tu lah yang
observable characteristic. Observable traits. Okay. Yes. Okay, so kita boleh nampak both alleles are the same, homozygous lah kiranya. Okay, kita dah tahu dah homozygous. Therefore, the genotype is called homozygous dominant. Sebab apa dominant? Sebab kita still tahu yang dia ni dominant double B besar. Macam tu je kita nak kena pasti dia. Dia homozygous sebab dia ada sama alleles. Okay, yang recessive pure breed. Recessive kan maksudnya dia ada tapi dia tak, it is suppressed by the dominant. Itu maksud dia. So, both alleles are recessive double B kecil. Therefore, the recessive trait for flower colour characteristic, which is what is expressed. Okay, walaupun dia recessive, tapi kita boleh nampak colour putih dia sebab dia dua-dua double B. Dia dua-dua recessive. Sebab dekat sini, okay, recessive allele we only shows its traits when both alleles are recessive allele. Maksudnya kalau dua-dua double B kecil, dia akan nampak karakteristik dia. Sebab itulah kita boleh nampak warna putih by phenotype. Both alleles, yeah, teacher? No, Alia saying that you're going too fast. Oh, okay. Oh, I'm going too fast? Okay, sorry. Cikgu anggap sebab cikgu faham. Okay, so slowkan sikit, okay? Tak apa, Okay. perlahankan. Okay, okay, recessive pure breed. Recessive pure breed ni maksudnya pure breed yang recessive lah. Recessive dalam bahasa Melayu recessive juga kan, teacher? Recessive. Recessive. Recessive ni, Okay. yes, recessive. Okay, recessive. Maksudnya dia ada. Dia ada tapi dia macam mana macam Ditindas. Ditindas. Ditindas oleh dominan macam tu. Maksudnya dominan tu lagi menonjol lah daripada recessive. A flower colour characteristic which is white is expressed. Dia nak kata ni, kita boleh nampak warna putih ni walaupun dia recessive. Kan macam semalam kita rasa macam recessive ni kita tak nampak pun sebab dominan tu menonjol. Dominan tu yang menindas recessive. Tapi kita boleh nampak sebab dua-dua ni ada recessive, double B. Sebab tu dia nampak. Macam cikgu kata semalam, recessive allele yang ni only shows its traits when both alleles are recessive. Maksudnya dua-dua double B kecil. Kalau contohnya ada B besar, B kecil, trait untuk B kecil tak ada. Sebab dia ditindas oleh B besar. B besar kan dominan. Okay, itu maksud dia. Okay. Both alleles are the same. Sama kalau nampak perkataan both alleles are the same, maksudnya dia homozygous lah. Therefore, the genotype is called homozygous breed. I think between two pure breed varieties. Itulah maksud dia. Maksudnya yang hybrid produced from mating of two pure breed plants. This generation is called the first filial generation. Sama je macam Aisyah terangkan tadi. Okay, so consists of both dominant allele and recessive allele. Ada B besar dengan B kecil. Therefore, the dominant trait for flower colour is expressed. Nampak macam tadi Ain kata. Kalau dia ada dominan dengan recessive, dominan yang akan menindas dia. Dominan yang akan menonjol daripada recessive. So, trait for dominan yang kita akan nampak. So, kita nampak warna purple. Recessive trait is not observed because it is suppressed by the dominant trait. Both alleles are different. Kalau different, dia tak jadi homo, dia jadi hetero. So, therefore, the genotype is called heterozygote. Okay, bawah itulah cerita dia. Macam faham tak ke? Macam tak faham. Okay. Sebenarnya kat bawah tu adalah cerita penuh dia. Yang kat atas ni dia punya conclusion dia lah. Okay, secara gambar rajah. Jadi kalau semua nak baca yang bawah ni, saya rasa tidur dululah. Tapi kena baca juga sambil rujuk gambar rajah tu untuk permulaan. Okay, untuk permulaan, okay, baca sikit lah. Jangan tidur terus memang tak menarik. Tapi yang menariknya dalam buku Bioscore tu boleh tambah lagi. Okay. Okay, ada soalan tak? Yang lain? Ada soalan? Tak ada, faham. Boleh macam tu, simple. Okay, sekurang-kurangnya study. Itu kita panggil flip classroom. Okay, flip classroom.
baca dulu sebelum masuk kelas. Bukan yang saya sebut nama je. Saya harap yang lain pun samalah. Bila baca dulu sebelum masuk kelas, bila cikgu ajar tu lagi mudah awak nak faham sebab benda ni kena berulang-ulang. Kalau buat sekali confirm tak editnya, confirm. Yes, dia tak boleh sekali. Kita bukan otak robot. Okay. Okay, so itu dia punya penerangan. Cuma saya bukanlah nak tambah nak ulang lagi sebab dia kena ulang-ulang kan. Jadi kena ulang lagi lah. Tapi tak adalah saya pergi di one by one sebab kawan awak dah bagi ceritakan tadi kan. Okay, so yang semalam tu tak boleh tinggal ya. Yang semalam tu akan dibawa sampai bab 12, 13 nanti. So yang semalam tu adalah basic untuk tajuk pewarisan. Semua terms tu perlu ada dalam kepala masing-masing. Bermula dari jin. Okay, jin, alel, okay, kemudian ada ciri, ada trait, okay, ada alel dominan, ada alel resesif, kemudian ada fenotip, genotip, homozygot, heterozygot. Semua terms tu awak perlu tahu bezakan. Okay. Dia sama sebenarnya dengan situasi hari ini awak semua ada media sosial pelbagai jenis. Okay. Saya nak relate. Kalau yang ni awak kata tak nampak, saya relate sikit lah. Media sosial ni banyak. Okay, ada Instagram, ada FB, ada TikTok, ada semua-semua tu. So sama juga dengan pewarisan ni. Dia punya anak pinak tu banyak. Okay. Cuma awak kena bezakan anak-anak dia tu. Dia punya ciri tu apa, trait tu apa. Okay, saya terangkan lagi sekali, saya tekankan ciri yang mudah awak nak faham, awak ambil ciri ketinggian. Dia punya trait rendah atau tinggi. So ada beza ejaan tu. Tinggi dengan ketinggian, itu je beza dia. Okay, so itu untuk trait. Okay, untuk ciri ni banyak. Ciri ketinggian, ciri warna mata, okay, ciri apa lagi? Warna bunga. So ciri warna bunga, trait dia sama ada bunga tu warna putih ke, merah ke, ungu ke, putih ke, itu dia punya trait. Okay, sebab terms tu yang mungkin awak rasa macam susah lah cikgu. Kalau dah mindset susah lah kena tukar. Awak kena belajar bio ni enjoy sebab dia di sekeliling kita. Okay, kena ingat di sekeliling awak tu semua bio. Yang jadi problem susah tu bila macam ni lah, kelas macam ni. Tengok bila saya sebut nama tak ada orang. Tu yang jadi susah sebenarnya. Okay. So tadi dah tahu pasal generasi filia. Lagi sekali saya bagi tahu filia ni kalau English biasa anak syarikat. Jangan tulis anak syarikat pula. Jadi untuk yang apa benda filia-filia tu awak cuma ambil pemahaman generasi anak. Okay? Maksudnya keturunan seterusnya lah. Tapi tak boleh tulis anak tu. Kena tulis terms dia generasi filia. Okay? So filia tu generasi dari kacukan berturut-turut macam kita semua ni lah. Okay? Ada saya ada anak. Okay, awak ada mak ayah. So ini keturunan. Okay, itu filia. Okay, yang ni mak ayah kita lah, nenek moyang kita semua tu. Okay. Dan terusnya dapatlah generasi-generasi tu. Okay. Kemudian ada baka tulen, hybrid ni. Lepas ni mak ayah orang Melayu-Melayu dapat awak semua. Lepas tu awak kahwin dengan orang Jepun ke, dengan mak saleh ke. Itu kita panggil hybrid. Okay. Yang kacang pis tu hybrid dari segi tumbuhan. Tengok hybrid daripada segi apa kalau Afrika sana kacuk dengan yang kita belajar semalam gambar rajah ni. So semua wording tadi semuanya ada dalam ni. Okay. Apa dia dominan, apa dia homozygot, apa dia filia pertama, okay. Apa dia heterozygot, resesif, semuanya disimpulkan dalam gambar rajah ni. Okay. Dan saya mengharapkan fahamlah gambar rajah ni. So kat sini saya boleh bagi tahu cara penulisan. Okay. Dalam exam awak nak tulis jawapan esei, pastikan perkataan tu betul-betul fokus kepada yang dikehendaki oleh soalan. Sebab masalah calon, soalan tanya lain, dia pergi jawab lain. Tu problem dia. Sebab tajuk ni, dia macam awak tengoklah. Okay, banyak wording dia yang pelik. Hati-hati bila menulis. Contohnya,
Hari ada? Tak ada? Tak ada. Kenapa boleh tak ada ni? Dia ada 62 orang ni. Okey, kemudian Aina Adrina ada? Aina Adrina ada? Tak ada? Rugi ya kalau ada dalam ni tapi tak jawab. Okey. Intan Puteri Daniah ada? Macam ambil kedatangan pula. Okey, so Intan. Kalau bila saya sebut warna ungu, warna putih, itu menunjukkan terms apa? Terms ni yang apa? Okey. Trait. Bagus. Okey. Bila saya kata warna bunga, itu menunjukkan apa? Amal Zikri. The colour of flower. Cakap putih. Amal Zikri ada? Karakteristik. Yes. Okay. So awak boleh bezakan trait dengan karakteristik. Okay. Karakteristik, colour of flower. Okay. And then trait, okay. White and purple. Tak mari pula dah. Okay. Purple and white. Itu dia punya trait. Okay. So tengok gambar lepas ni dah tahu tak? Okay. Sekarang saya tanya B sahaja. Okay. B sahaja. Bukan BB. B sahaja. Siapa tahu? Alisha Dalila? Alisha Dalila. Ya cikgu. B sahaja. B sahaja. Itu kita panggil apa? Alel. Yes. Okay, betul. Alel. So bila double B barulah kita panggil homozygote dominant. Ini sebagai jawapan. Okay, double B sebab kedua-duanya adalah alel pada satu lokus yang ada pada kromosom homolog yang sama. So ada dua alel tu di lokus pasangan kromosom yang sama. Dua alel ni kita panggil homozygote dominant. Okay. Dan dalam masa yang sama, okay, dalam masa yang sama BB ini kita kenali dia sebagai genotip dari segi penulisan. Sebab awak kena faham alel tu apa. Okay, so alel kita tahu bentuk alternatif bagi jin. Okay, bentuk alternatif bagi jin. Jin tu apa? Jin tu unit asas. Bila sebut unit, kita tak boleh tulis wording. Kita mesti tulis simbol. Okay, kena jelas tu. Okay, so that's why wording ni hanya untuk fenotip dan juga ciri serta trait. Okay, itu perkataan, tulis perkataan. Okay, warna dia ungu dan putih iaitu ciri bagi colour bunga. Tapi untuk alel, okay, kalau satu alel, okay, kalau dua alel kita panggil homozygote ataupun apa tadi homozygote lah nama dia. Okay, bila dua alel ni homozygote dan kemudian untuk penulisan bagi nama lain dia adalah merupakan genotip. Okay, genotip tu. Apa dia genotip semalam? Okay, genotip komposisi ciri jin. Okay, so lepas ni kalau nak faham yang penulisan simbol ni, semuanya banyak berkaitan dengan jin. Jin tu, ingat jin tu, semua jin tu, dia mesti dalam bentuk unit asas. Okay, dia bezanya bentuk alternatif, bezanya dia adalah komposisi jin. Sebab tu dia kena guna simbol. Senang cerita, guna simbol. Okay, sebab saya tak nak awak tertukar dengan wording ni. Wording ni hanya untuk fenotip, okay, ciri dan juga trait. Okay, dan kita ada trait dominant, trait recessive. Kita tengok yang lain pula. Okay, so cara penulisan yang saya nak tekankan tadi, okay, kedua-dua alel adalah dominan. Okay, kena sebut. Okay, kedua-dua alel adalah dominan iaitu BB. Okay, dari segi perkataan awak tulis dominan. Okay, alel dominan. Dari segi simbol, okay, alel tu kena tulislah BB tu. B besar tu. Okay. Sebab dia dua alel yang sama. So dia dominan. Okay. Saya tekankan dari segi penulisan untuk jawab soalan. Okay. Kalau penerangan tadi Ain dah terangkan. Okay. Kemudian recessive pun sama. Okay. Recessive. Bila recessive, trait dia adalah trait putih. Okay. Dia colour bunga. Dan dia punya recessive dia dalam bentuk penulisan recessive, simbol dia BB. Okay. Sebut dulu kedua-dua alel adalah recessive. Okay. Dalam bentuk perkataan. Okay. Kedua-dua alel ni, kena bagi tahulah kedua-dua alel ni recessive.
Okay, tapi kena and then tambah dia punya simbol. Okay, simbol untuk BB. Itu menunjukkan alel. Okay, kemudian ciri warna bunga semua tu, and then kita dapatlah dia homozygote recessive. Okay, cuma saya bimbang ada yang tertukar. Dia kata homozygote ni untuk B besar saja. Kalau B kecil ni dia kata hetero. Kat situ dah silap faham Okay, yang homo ni sebab dia punya kedudukan alel tu mesti berpasangan yang sama. Walaupun dia B kecil tapi dia alel yang sama. B kecil, so kita stay panggil dia homozygote. Jadi keyword penting pada homozygote ni adalah perkataan homo tu. Okay, mesti sama. Homo. Ada orang sebut homo apa lagi? Homo sapiens, samalah semua manusia. Homofobik. Homo apa? Homofobik. Boleh lah. Okay, ataupun homoseksual, pernah dengar? Pernah. Pernah dengar homoseksual apa dia? Tahu kan? Saya tak nak explain lah. Tapi perkataan homo depan tu sama jenis. Okay. Yang beza dekat sini hetero, dia satu lain. Okay. So kalau manusia, lelaki perempuan lah lain. Okay. Lain dia punya ciri tu, hetero tu. Berbeza dari segi alel dia. Satu alel besar, dominan, satu alel resesif yang kecil ni. Okay. So simbol dia B besar, B kecil. And then dia punya trait adalah trait warna ungu. Okay. So bila nak explain tu lengkap, hayat tu kena tulis betul-betul. Kedua-dua alel dominan dan alel resesif. Okay. Kalau satu B besar tu satu alel kalau berpasangan dengan satu lagi B kecil, so kedua-duanya berbeza. So that's why kita panggil dia heterozygote. Okay. Okay, kemudian dia cerita dari segi resesif lah. Okay, resesif ni ditindas. Okay, not show off. Lagi sekali saya tekankan, jangan tulis tak ada. Resesif tak ada, tu salah. Salah konsep. Resesif tu ada, sebab tu dia ada ni. Cuma bila dia bergabung ataupun dia bersama dengan dominan ni, dia tertindas lah, dia tak berapa nak nampak lah. Okay, tapi dia ada. Okay, dia still ada. Okay, so itu untuk keseluruhan pewarisan. Sorry kata cikgu. Cikgu ada present apa-apa ke? Cikgu tak present pun. Okay. Tak apa, saya tunjuk gambar rajah yang Ain bagi tadi. tunjuk tadi. Okay. Ya, saja. Oh, saya ingat saya dah present. Okay. Semuanya ada ke ada kat depan ni? Ada. Ada Okay, tak apa. Kadang-kadang boleh testing ada orang tegur ke tak tegur. Okay, tak apa. Thank you Aisyah. Nak tegur tadi tapi takut cikgu memang tak present. Oh, okay, tak apa. Yang sentiasa ada tu insyaAllah ada. Yang saya risau ni yang masuk tapi hilang. Tu yang saya risau. Okay, sekejap. Teruskan. Tak apa. So saya harap faham lah tu. Dah berulang explain tu. Harap jelas. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, boleh. So sebenarnya kalau banyak kali ulang, benda ni jadi mudah sebenarnya. Dan bila buat banyak soalan lagi mudah. Sebab dia kena banyak buat soalan. Okay, seterusnya barulah masuk pada teknikalnya, iaitu cara nak menulis skema rajah. Daripada apa yang awak faham tadi, bawa kepada penulisan skema rajah, iaitu macam mana nak susun. Okay, macam mana nak susun. Saya terus pergi pada ini semua nota. Buku awak ada nota. Okay, sekejap. Okay, dah nampak Dah. Okay, dah. Okay, mana gambar rajah Kita tengok gambar rajah yang sangat penting. Okay, ini dia. Okay, so inilah contoh jawapan. Soalan kertas 2, soalan esei yang saya bagi tahu semalam. Okay, so alamak cikgu macam mana nak tulis ni? Nak ingat ni, nak hafal? Jangan hafal. Jangan hafal. Sebab bila awak hafal, susunan tepi ni markah banyak ni. Pening nak hafal. Jangan hafal. Tahu apa benda dia susun ni. So nak tahu apa benda dia susun ni, kena tahu sebelah ni lah. Okay. Faham yang sebelah ni, yang sebelah kiri ni boleh tulis terus. Okay. So faham yang senyawaan ni, kat sebelah ni tak ada masalah. Okay. So kita mula dengan first kali, baka yang pertama, induk yang pertama. Cikgu tak ada. Okay. Yeah, we can't see your presentation. Tak boleh. Okay. Saya rasa ada masalah ni. Okay. Sabar. Okay, saya tutup satu.
Internet dan suara saya boleh dengar? Boleh. Boleh. Tunggu. Okay, Suara gambar boleh tak ada je. langsung ke? Tak ada cikgu. Faham. Okay. Gambar tu ada buku teks, muka surat 235 tu. Okay, skema rajah tu. Saya rasa masalah internet ataupun apa ni. Sebab saya dah share screen dah ni. Okay, saya try lagi sekali. Cikgu cubalah lepas tu masuk balik. Masuk present balik. Dia biasa sangkut lah ni. She has left the meeting. Fars, buka cam Fars. Aku buka lah first. Fars, buka lah cam. Hijab don't have. She's back. Ya Faz, kita dengar. Lol. Lupa mic go. Okay, boleh? Boleh tak? Ya. Okay. Okay, so yang pertama sebelah kiri ni yang saya katakan tadi. Okay, so yang sebelah kiri ni elakkan daripada menghafal. Yang penting awak tahu yang sebelah kanan ni. Okay, fahamkan yang sebelah kanan ni. Okay, so induk. Okay, so dah tahu ungu putih. Ungu putih tu apa Muhammad Nabil? Saya nak tanya banyak kali soalan sama je. Ungu putih tu menunjukkan apa? Trade. Kita panggil apa? Muhammad Nabil ada? Okay, teacher, dengar tak? Ungu dengan putih. Trade. Okay, trade Okay, kalau ciri, karakteristik? Teacher? Ya, saya dengar. Okay, trade. Ungu putih, trade. Ya. Ya, saya ada. Kenapa? Ya, saya nampak, saya dengar semua. Saya dengar awak bercakap. Okay. So masing-masing maybe kena check. Saya kadang kena check juga internet lah tu. Okay. Tak apa, saya teruskan dulu. Tak faham boleh tanya. Okay. Okay. Macam-macam lah cabaran. Okay. So trait and then dia punya karakteristik dia warna bunga, the color of flower. Okay. And then trait ungu dengan putih. And this one we call it phenotype induk. Okay, so phenotype, ingat apa dia phenotype, iaitu ciri yang ditonjolkan, okay, yang show off. So tulislah phenotype induk. Kat sini tak boleh pula tulis alel ke apa ke, tak ada. Dalam skema rajah hanya tulis phenotype genotip saja. Okay, untuk pemahaman dan untuk penerangan dalam soalan ni nanti kalau ada di bawah nanti boleh tulis. Okay, boleh tulis trait warna ungu bunga and then trait warna putih bunga tu itu kena bagi tahu. Okay. And then phenotype lagi satu boleh nampak dan genotip. Okay, genotip ni saya nak mudah awak jangan tertukar dengan fenotip. Okay, genotip saya kata gelap. So janganlah tulis gelap. Okay, genotip ni bila kita kata kita faham gelap maksudnya dia memerlukan simbol. Okay, simbol sebab dia tukar. Okay, awak tak akan tertukar. Sebab kemungkinan dia akan minta awak isi tempat kosong. B, kemudian dia kosongkan. Dan B kecil dia kosongkan. So kena isilah apa benda. Jangan pula tersilap tulis dan sebagainya. Okay. So B besar, B kecil, B kecil. Dua alel yang sama. So ini just dalam awak punya minda, okay, fikiran awak tu ini adalah hetero ke homo. Firas Iskandar ada? B besar. Firas Iskandar? Tak ada. Ya, cikgu. Bunyi pun. Okay. B besar tu apa? Hetero ke homozygote? Internet saya tak clear tu. Macam-macam bunyi lah.
Sekejap, sekat-sekat tu. Jawab je, saya bagi pilihan tu. Homozygote or heterozygote? Homo. Cikgu dia left cikgu. Kejap tu lama lah tu. Haiman Syafiq ada? Okay, homo. Siapa yang left tu? Plus. Okay, tak apa. Nanti kita selesaikan kemudian yang tu. Dah. Cikgu lagi. Internet cikgu ni. Hebat permainan anda kawan. Tak apa tengok. Syah muka kau tersekat. Ya, Syah, duduk. muka kau Ya dong. Santai lah tengah dudung. Bagi tahu cikgu Aisyah. Aku. Yelah. Sekejap. Saya dah beritahu dah. Okay. Betul lah Mah. Semua salah aku. Tak ada salah kau. Found the hijab. Fars, apa pergi fars. Dia cari hijab. I found it. Go find your hijab. Fast, What is this is it, a magic petition for you to Ready? Find your hijab. Come on. Di kelas ni berikat tau. this is a petition. Sekolah mana ni? Hai Ustazah. The hijab in the basket there. What? I found the hijab in the basket there. Kau pun tak Siapa yang tak basuh? Kau pun tak basuh. Syah, kau dah makan ke Syah? Apa hal nak Tio sibuk? Tengah gaduh. Dah tengok I ni. Kau gaduh je. Aduh, mencabar. Okey. Okey, ni terganggu ni. Cuai tu. Okey, nampak Boleh? Welcome. Boleh. Nampak. Okey, so mana tadi hilang dah? Haiman Syafiq mana? Arifin, sorry. Arifin mana? Arifin hilang. Faiz Zakwan. Ya ke? Meiosis, apa proses dia menghasilkan berapa anak? 2 ke? 2, check balik. 2 darab 2 berapa? Oh, 4. 4. Okay, jangan lupa tu. Basic Okay, tak apa. Thank you. Meiosis. So ingat balik. Meiosis dah menghasilkan 4 sel anak ya. So jangan confuse, jangan keliru. Kat sini awak nampak dia ambil 2 saja. Okay. Dan sebenarnya di sini kalau awak rajin buatlah dia punya ni. Sebenarnya kat sini berlaku proses persenyawaan. Cuma untuk memudahkan skema rajah ni, dia nak fokus kepada kacukan. Okay? Kacukan induk dan juga kacukan generasi. Jadi dia nak fokus pada filia pertama ni. Okay? Baru dia buat proses yang menghasilkan 4 sel anak ni. Okay? So kalau awak rajin buat sendiri boleh sebenarnya dapat. Okay? Dapat BB ni. Lagi satu sebab semua 4 anak ni dia akan dapat B besar B kecil. Okay, so B besar B kecil ni Adam ada? Adam hilang juga. Ya ke? B besar B kecil, homo ke hetero? B besar, B kecil, berlainan jenis, homo. Alel? Hetero. Okay. So alel yang berbeza. Ingat ya, saya ulang lagi, 1 alel, 2 alel. So ada 2 alel yang berbeza, itu adalah heterozygote. Dan bila dalam bentuk simbol, direct kat tepi ni mesti sama aras ya. Jangan suka-suka hati awak buat ikut tak ikut susunan. Okay, maksudnya kat sini persenyawaan. Dah salah lah. Persenyawaan betul-betul ke dekat tengah ni. Okay, gamet dekat sini. Ni anak daripada induk yang tulik. Okay, meiosis dekat tengah arrow ni. Pastikan kedudukan tu
satu aras. Dia tak boleh berterabur. Berterabur tu tak jadi skema rajah pewarisan lah. Ini skema rajah pewarisan. Okay, so dah tahu B besar B kecil dia adalah heterozygot dan ini bila nampak simbol ini adalah genotip. Okay, genotip F1 filial 1. Okay, dan nampaklah bawah tu semua bunga berwarna ungu. Okay, awak cuba buat dekat sini, kacukkan macam ni. Okay, confirm dapat semua B besar, B kecil. Semua heterozygot. Kita ambil satu je. Okay, kita ambil satu saja. Okay, so fenotip dia semua bunga warna ungu. Okay, lepas tu kita kacuk semua bunga warna ungu ni. Okay, purple color ni kacuk dan kita tulis tajuk dia generasi F1. Okay, filial pertama. Dalam exam tulis F1 pun dah mencukupi. Okay, and then fenotip F1. So bila nak kacuk, bagi tahu dulu dia punya trait. Iaitu trait ungu lah. Iaitu ciri bagi warna bunga. Sebab tadi fenotip dia semua warna ungu, so trait dia ungu. So ambil lah B besar, B kecil, B besar, B kecil ni iaitu genotip F1 ni. Ambil balik yang atas ni, tulis sini. Okey, kemudian kita kacuk, berlakulah proses meiosis untuk menghasilkan 4 anak. Okey, 4 sel anak baru. Okay, daripada meiosis. Mitosis ingat menghasilkan 2 saja, mito, tu. Okay, tu 2 lah. Okay. So sepatutnya tak tertukar lah. Mitosis tu 2, yang meiosis ni 4. Okay. Lepas ni jangan tertukar lagi. Ada lagi tertukar meiosis 2. Cuba elakkan. Sebab dia dah ada orang kata permudahkan tu. Mitosis tu. Tu sis. Okay, gamet. So maka daripada persenyawa meiosis tadi, dapatlah 4 gamet ni, 4 anak ni. Okay. So kita kacuk dia. Ambil dulu direct daripada induk. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Gamet dia. Barulah persenyawaan berlaku. Okay. Barulah kita panggil dia genotip F2. Okay. Genotip kenapa? Sebab dia adalah simbol. Okay. Daripada formula yang saya beri semalam. Okay. 1, 3, 1, 4. Okay. 2, 3. 2, 4. Okay, saya pemudahkan guna formula tu sebab akan ada calon dia pergi garis ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Tak tahu pergi mana lah, duduk dalam rumah je. Okay, so jangan ke sana ke sini, pastikan ikut rules dia. Turun ke bawah ni, bagi sama aras dia, atas ke bawah sini. Okay, kemudian barulah pergi ke mana dia nak pergi. Okay, 1, 3. Sebab dia nak bercantum kan, jadi tak bolehlah 1 dengan 2. Kalau 1 dengan 2 dapat induk yang sama, tak jadilah. Okay. So 1, 3, 1, 4 pergi kat ujung tu. Tapi duduk di bawah ni bagi sama aras. Sebab ada yang berterabur dia pergi ke sini. 1, dia pergi, nak pergi 1, 4 dia pergi sini. 1, 4. Dah lari dah. Okay, dah lari dia akan jadi bertukar-tukar lah, pening lah awak pun akan tengok pening. Okay. So bagi sama aras. Ini memerlukan latihan, tak buat memang tak jadi. Okay. B kemudian okay, 2, 3 and then 2, 4. Okay, itu formula memudahkan awak. Okay, so BB tu semua adalah genotip. Gelap tak nampak guna simbol. Okay, kemudian fenotip. Okay, dia punya trait dia ungu. Okay, kena fahamlah baca genotip ni. Jangan pula awak tulis tiba-tiba putih. Yang selalu salah kat sini. Sebab dia nampak B kecil, dia tulis putih. Okay, white colour. So salah lah. Okay, so pastikan kalau yang dominan tu ada, tulis ikut yang dominan. So ini dominan-dominan, tak ada masalah, ungu. Okay, dan F2 ni kena betul kalau F pertama dah jadi silap lah. Itu generasi pertama, ini generasi kedua dah. Okay, fenotip F2. Ungu sebab semuanya dominan warna purple. Okay, last barulah dapat B kecil, putih. Okay, B kecil. Arif Imran ada? Haikal ada? Arif Imran tak ada? Haikal tak ada? Okay, lagi? Huzairi? Hilang. Syamri? Kalau ada, saya terlepas tolong jawab. Tolong menyahut. Syamri pun tak ada. Zohar Hakimi? Zohar Hakimi? B kecil tu apa? Homozygot atau heterozygot? Homo.
Okay, bagus. Okay, so homo jangan pula nampak kecil tu teringat hetero. So hati-hati. So dia alel yang sama, alel 1, alel 2, dua alel yang sama, itu adalah homozygot. Tapi kalau alel yang berbeza, itu adalah heterozygot. So last kali, mesti ada nisbah. Okay, mesti ada nisbah, iaitu nisbah fenotip. Kita tak tulis nisbah genotik. Ada setengah soalan minta nisbah genotik. Okay, ambil saja daripada atas tu. Kalau nisbah fenotip F2, so bilang je. Okay, ini lebih kepada matematik lah. Bahagian nisbah, okay, bilang lah 1, 2, 3, 3 ungu, 1 putih. Okay, kalau dia minta peratus, berapa peratus ungu, berapa peratus putih? Nikmatul ada? Nikmatul? Nikmatul? Apa ya, 500 saya ada. Okey, kalau dia minta dalam bentuk peratus, berapa peratus bunga ungu? Peratus. 75 ke? Yes, okey. Bunga putih? 25. 25%. Okey. So banyak bentuk soalan boleh ditanya ya dalam SPM nanti. Jadi kena faham lah. Okey. So kalau nak faham seterusnya, jawab soalan latihan. So saya harap gambar rajah ni awak boleh baca. So boleh baca, boleh tulis tepi ni, boleh faham. Okay. Dapatlah full mark. Kalau 10 markah, 10 markah lah. Okay. Memang 10 markah pun soalan ni ya. Jadi careful sebab dah 2 tahun tak keluar. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, yang ini mencabar sikit. Sikit je, tak banyak pun. Apa benda ni? Okay, ini lebih kepada pemahaman daripada tadi ya. Okay, rajah kacukan dalam bioscore ada soalan latihan ni. Okay, generasi F2. Okay, cara awak nak tahu dan cara nak baca daripada nota ni. Okay, 1 BB, 2 BB, 1 BB besar tu. Okay, itu yang result yang kita dapat tadi ya. Daripada bunga biru, purple dan putih tadi. Okey. Dan ini penerangan untuk yang tadi, nisbah fenotip F2, 3 ungu 1 putih. Kemudian semua keputusan tadi, result tu kita ambil, kita letakkan dia dalam 4 segi punat ni. Okey, juga boleh digunakan untuk meramal nisbah. Ini lebih kepada soalan ramalan. Okey. Genotik dan fenotip anak yang terhasil. Okey. So kalau awak tengok buku bioscore, ada soalan ni, awak perlu isi kotak tu. Then saya nak mungkin next class soalan dalam bioscore tu. Okay, tolong penuhkan jawapan dia. Ini saya nak minta awak tunjukkan, buka kamera. Saya sebut nama lah, tapi semua kena bersedia lah. Semua kena buat lah. Okay, tunjukkan jawapan bagi soalan-soalan yang ada kotak ni. Okay, 4 segi punat ni. Okay, sebab dia adalah kombinasi alel. Okay, dalam zygote ataupun anak yang terhasil. Sama juga, ini satu alel. Okay, Aisyah, ni alel apa ni? GG ni. Recessive ke dominant? Aisyah Musyarik. Apa tadi cikgu? Sorry. Alel apa ni? Recessive ke dominant? Yang G kecil tu. Recessive. Ni. Okay, so ingat yang simbol kecil ni recessive. And then awak boleh tengok color biji kacang pis ni dari segi warna. Warna apa Aisyah? Warna kuning. Dengan? Hijau. So kuning dan hijau tu kita panggil apa? Dominant? Ciri ke trait? Okay. Trait. Okay, Adam jawab. Thank you. Trait. Lepas ni confident. Okay, trait. Ini trait Okay, warna tu trait. Okay, kemudian ciri dia dari segi warna, jenis warna ataupun warna lah. Okay, hijau kuning tu trait dia. Okay. Cikgu. Kemudian G besar tu, Saya tanya, tapi kan kotak tu kalau dalam buku tak dia punya G dia yang belah kanan, belah atas, kiri tu kan sepatutnya besar, G besar. Kan? Kita tengok dulu. Saya rasa sebab slide ni ada semalam ada silap sikit. Tapi so awak cuma refer textbook. Okay, saya tengok yang
BI punya ni, textbook ni. Okay, sama je. Okay, kotak tu. Yang BI muka surah apa? Ada tak? 235. Oh, dia tak. 235. Cuma dalam buku tu B besar, B kecil, warna purple dengan warna putih kan? Betul? Ha. Betul tak? Betul. Okay. Ini mungkin saya rasa sekejap. Okay, G. Dalam G bioskop besar. pun dia ikut buku teks. Maksudnya macam dia Saya rasa G slide ni. besar. Okay. Ikut result yang dapat tadi ya. Ikut result ni. Yang B besar, B besar, B kecil, B. Okay. Sebab BB ni dapat bunga warna putih. Sebab slide ni dari, saya rasa ini contoh lain ni. Okay, sebab kalau buku teks awak tu yang betul, bunga purple dengan warna putih. Cuma mungkin slide ni nak tunjuk cara nak dapatkan dia punya kombinasi. Okay, kombinasi ala tu. Okay, kalau saya tukar B besar, B kecil. Okay, sini B besar, B kecil. Okay, so dapatlah kombinasi dia, gabung ini. Okay, B besar. So tengok buku lah, jangan tengok slide ni. Slide ni dia contoh lain ni. Okay. Okay, kemudian dapat purple yang sebelah kanan tu B besar, B kecil. Okay, kemudian bawah tu B besar, B kecil dan seterusnya lah. Okay. Ini sebenarnya ringkasan daripada skema rajah tadi. So dia buat segi 4 punit ni untuk awak lebih mudah dapatkan dia punya kombinasi. Okay. Macam kunci ada kombinasi nombor dia ataupun simbol dia. Okay. Tapi boleh faham tak baca gambar rajah segi 4 ni? Boleh kan? Boleh. Okay. So tak ada masalah, kita teruskan. Kalau ada masalah kena buat latihan dulu. Baru tahu awak ni faham ke tak faham. Okay. Okay, kemudian kita tengok kacukan monohybrid. Okay. Okay, tajuk ni banyak lagi. Saya nak minta presentation next class. Tak ramai, 2 orang je. Okay. Tak payah nak berdebar lah. Simple. Yang penting awak baca sebelum masuk kelas. Okay, saya minta Nolili Syakira ada? Kenapa? Ni selalu ada dalam kelas tapi tak pernah menjawab saya panggil. Ada tak ada? Ain Zulaika, dia ada tak? Dia selalu ada tadi, cikgu memang dia jenis yang tak bercakap. Oh, okey. Kalau boleh lepas ni saya panggil nama jawab menyahut je. Sekurang-kurangnya saya tahu ada Okey, siapa lagi? Fatana. Novi. Okey, Novi ada? Siapa sebut Fatana tu? Tak apa, kita tunggu banyak lagi nak present ni. Novi ada, Novi. Please don't say. Say, I say nama you Fazana. Next time. Novi, sila. Menyahut. Macam apa nak. Okay, awak bentang ni. Eksperimen kacukan monohybrid. Boleh? Boleh tak? Ceritalah sikit. Ini pun tadi dah sebut ni. Tak payahlah rumusan ni. Saya nak rumusan. Yang tadi tu saya dah sebut. Okay. Novi ambil rumusan. BI semua pun boleh, tak ada masalah. Okey, seorang lagi. Rumusan tu habis dekat sini sekali lah. Sebab ini pun penerangan daripada tu. Okey, kita nak pergi laju ni. Bukanlah laju sangat, janji awak faham. Okey. Okey. Oh, ini tajuk untuk ni. Okey, pewarisan ni saya bagi orang lain. Yang rumusan Novi ambil. Yang ini mana orangnya ni? Siti Zulaika ada? Siti Zulaika? Tolong jawab kalau ada, kalau tak ada, tak datang. Siti Zulaika ada tak? Okey. Siapa lagi? Akrobin ada? Akrobin? Okey, boleh ya Akrobin? Mana you? Boleh saya? Boleh, ni je. Rujuk je buku teks tu. Apa dia? Kuat sikit. Boleh takkan? Okey, so Akrobin boleh dengan siapa tadi? Novi ya. Okey, so sambung next class. Lepas ni jawab soalan latihan saya bagi.
So besok hari Sabtu cancel, kita tunggu bersemuka untuk amali buat di makmal. Okay, so yang tadi tu siapa nak tengok saya boleh tunjuk lagi sekali. Yang dah masuk awal tadi boleh keluar. Okay, saya nak seorang baca doa. Okay, seorang baca doa, siapa ni? Mana laki hilang ni? Amir Haziq ada? Amir Haziq? Amir Haziq ada? Amir Haziq punya? Ke Fazana nak baca? Fazana baca lah. Laki tak nak berbunyi pula Saya baca lah cikgu. Cikgu. Okey. Ya. Awak dulu. Mana-mana lah. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين. Okey, amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, teacher. Terima kasih, cikgu. Thank you, teacher. Terima kasih, cikgu. Dengar apa? Dengar suara tidur. Okey. Terima kasih, cikgu. Tak maaf, cikgu.